Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Izham bin Hamzah dan juga kepada rakan-rakan. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya mewakili pengajar ini bersama dengan sini rakan saya Cikgu Elisal Al-Dara dan juga Cikgu Muhammad Isarafi dan Galini. Okey, tajuk perbincangan kami ialah program perubahan untuk kelestarian sejahtera emosi guru ataupun POS. Seterusnya kita akan lihat pada bahagian sinopsis. Okey, sinopsis yang kami buat ialah pertamanya, mutu pendidikan yang cemerlang bergantung kepada produktiviti yang tinggi dalam ahli-ahli pendidikan seperti guru dan AKP kerana mereka banyak menyumbang sebahagian besar daripada pekerjaan dalam bidang pendidikan di sekolah. Kemudian, dengan perubahan persekitaran global yang semakin sengit di dunia tanpa simpanan ini, manusia mestilah menyesuaikan diri dengan arus transformasi walaupun terpaksa menghadapi pelbagai masalah yang boleh mengakibatkan tekanan kepada guru-guru dan AKP. Di Malaysia, suatu tekanan kerja dalam kalangan guru dan AKP kini kerap diperbincangkan dan dijadikan sebagai bahan kajian. Justru perubahan ke arah sikap dan emosi guru yang lebih seimbang dan stabil dalam menghadapi perubahan semasa yang semakin mencabar ini harus diambil perhatian yang serius agar ianya tidak berlaku di kalangan guru dan AKP sekolah. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian pengenalan. Dalam usaha untuk memantapkan modal insan, maka sistem pendidikan kita perlu mengalami perubahan untuk berupaya melahirkan generasi muda serta berpendidikan yang berpengetahuan, mampu berfikir secara kritis dan kreatif serta mempunyai kemahiran global. Namun yang demikian, warga pendidik perlu berdepan dengan pelbagai cabaran dan halangan, terutama sekali dari segi perubahan yang berlaku. Ini sudah pastinya memerlukan ketahanan mental dan emosi yang kental. Seterusnya, stres didefinisikan sebagai sebarang pengalaman emosi yang seiring dengan perubahan biologi, fisiologikal dan biokimia yang tidak dapat dielakkan. Baum 1990. Stres juga dimaksudkan sebagai perasaan atau pemikiran dan tindak balas tubuh seseorang dalam kehidupan seharian. Guru sebagai insan biasa juga mempunyai keinginan yang tersendiri di mana mereka akan mengalami stres sekiranya keinginan tersebut tidak berjaya dicapai. Hal ini kerana percanggahan negatif yang wujud antara keadaan semasa dengan keadaan yang dikehendaki dianggap penting oleh seseorang individu daripada Edward 1992. Seterusnya, rasional projek yang kami buat ialah pertamanya, menurut kajian daripada bahagian psikologi dan konseling pada tahun 2018 telah mendapati bahawa seramai 4.4% daripada 14,000 responden guru telah mengalami tahap stres yang tinggi, sementara 47.7% lagi berada pada tahap stres yang sederhana. Oleh sebab itu, warga KPM perlu dibantu untuk mengurus konflik intrapersonal dengan interpersonal agar isu-isu yang mereka hadapi dapat ditangani dan diuruskan dengan sebaiknya. Oleh yang demikian, dengan adanya program ini secara langsung, ianya akan dapat membantu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran guru-guru tentang kesejahteraan emosi. Guru-guru akan dapat menerima perubahan dan cabaran dalam pendidikan dengan lebih matang dan positif. Okey. Seterusnya kita beralih kepada visi. Visi ialah ke arah kesejahteraan kesihatan emosi guru. Manakala misi untuk melaksanakan program dan aktiviti kesejahteraan emosi guru. Yang keduanya, membimbing guru ke arah mencapai emosi yang sihat. Dan yang ketiga, memupuk pemikiran positif terhadap perubahan yang berlaku sepanjang tempoh perkhidmatan. Kemudian, matlamat yang kami pilih pula ialah memantapkan kesejahteraan dan kestabilan emosi guru itu sendiri. Okay. Kita akan pergi kepada objektif pula, iaitu yang pertamanya
Kesedaran pentingnya mengamalkan gaya hidup sihat dan menjaga kesejahteraan diri, kestabilan emosi dan tingkah laku. Dan yang kedua, mempelajari cara-cara mengawal kemarahan secara positif. Yang ketiga, memahami konsep kaedah dan kaedah relaksasi. Yang keempat, memahami konsep, kaedah dan langkah-langkah amalan pemikiran positif. Yang kelima, memahami konsep penyelesaian masalah, kebaikan penyelesaian masalah dan langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang terakhirnya, mengetahui dan meningkatkan kemahiran komunikasi interpersonal secara berkesan. Okey. Di sudut jadual perbandingan ini pula ialah jadual perbandingan keadaan sedia ada dengan keadaan baru ataupun terubah. Aspek perubahan yang ingin dilakukan sebelum program ini dijalankan, di mana tidak mengamal ramai di kalangan guru-guru dan AKP tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat dan menjaga kesejahteraan diri. Kemudian apabila program ini dilaksanakan, gaya hidup yang sihat dan sejahtera dapat diamalkan di kalangan guru. Ini merupakan aspek perubahan daripada tingkah laku. Dan yang kedua, kesukaran mengawal kemarahan. Dan selepas saja program ini, maka cikgu-cikgu dapat mengawal kemarahan mereka dari masa ke semasa. Ini merupakan aspek perubahan pada emosi. Yang ketiganya, tidak tahu menenangkan emosi. Apabila berlakunya program ini, maka guru-guru dapat memudahkan dan menenangkan emosi. Ini juga dia aspek perubahan daripada sudut emosi. Seterusnya, pemikiran yang negatif dapat menyelesaikan masalah, dan pemikiran yang lebih positif juga sebagai aspek perubahan pemikiran. Yang terakhirnya ialah komunikasi interpersonal yang kurang berkesan. Bila selepas program ini dijalankan, guru-guru dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Ini merupakan perubahan dari segi komunikasi. Seterusnya kita akan serah penerangan ini selanjutnya kepada rakan saya, iaitu Cikgu Isorofi. Sekian daripada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan saya punya slide pembincangan. Nama saya Muhammad Isorofi bin Yalini. Okey, saya teruskan. Model perubahan yang kami gunakan dalam projek ini ialah model perubahan Kurt-Lewin. Okey, model perubahan Kurt-Lewin pada tahun 1975 merupakan salah satu model perubahan terancang yang terkawal. Semua gelagat ataupun semua tingkah laku yang terdapat dalam organisasi adalah hasil daripada dua bentuk tekanan, iaitu yang pertama ialah tekanan untuk mempertahankan status quo, yang kedua tekanan untuk melakukan perubahan. Okey, menurut Lewin pula, perubahan boleh dilaksanakan sama ada untuk mengurangkan tekanan untuk mempertahankan status quo atau meningkatkan usaha tekanan untuk melakukan perubahan atau melaksanakan kedua-dua kombinasi yang serentak. Okey. Di mana kita boleh tengok pada model ini asas perubahan menurut model Lewin. Okey, terdapat 3 langkah dalam model Lewin, iaitu yang pertama ialah pencairan, unfreezing, yang kedua peralihan, moving, dan yang ketiga ialah pembekuan semula, iaitu rephrasing. Okey, di mana kita boleh nampak yang pertama tu ialah pencairan dan beralih kepada peralihan, dan seterusnya ialah pembekuan semula. Okey, kita tengok kepada yang pertama ialah pencairan, di mana ia berlaku apabila wujudnya kesedaran terhadap yang pertama ialah keadaan semasa, struktur pembentukan tugas yang tidak memuaskan dan teknologi yang tidak berkesan, kemahiran atau sikap kaki tangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi, kejatuhan hasil jualan, semangat kerja yang terlalu rendah. Keadaan satu suasana ini akan mendorong ke arah
pencairan susuana yang sedia ada. Dan tanpa proses pencairan, perubahan tidak akan berlaku. Dan kedua ialah tahap peralihan, di mana peralihan berlaku apabila sesuatu program atau rancangan dilaksanakan bagi menggerakkan organisasi atau keputangan ke arah yang lebih baik. Pada peringkat ini, berlaku perubahan seperti pembentukan gelagat, nilai, sikap, struktur yang baharu, lebih baik atau berlakunya perubahan dan pembangunan organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir ialah peringkat pembekuan semula, iaitu rephrasing, di mana apabila berlaku perubahan, gelagat atau tingkah laku baharu akan dibangunkan, pembentukan sikap dan struktur baharu hendaklah dibekukan dan dijadikan sebahagian daripada kehidupan baharu organisasi. Membekukan kembali bermakna organisasi akan berada pada titik keseimbangan yang baharu, dan pada peringkat ini keberkesanan perubahan akan diberikan perhatian dan dorongan untuk melakukan perubahan yang seterusnya boleh ditimbangkan. Dan yang terakhir ialah organisasi perlu memberi perhatian bahawa pembekuan semula adalah bersifat relatif dan sementara. Itu ialah model yang kami gunakan. Okey, seterusnya saya akan teruskan slide yang seterusnya berkaitan dengan senarai jawatan kuasa projek, di mana jawatan kuasa pengelola dan pelaksanaan ataupun jawatan kuasa induk ni diketuai oleh ataupun penasihatnya ialah Encik Ahid bin Kalub, iaitu guru besar daripada sekolah ni. Encik Hatta-Ilah bin Haji Attar, PK, sebagai Naib Pengurusi. Puan Sahara binti Tuko, Naib Pengurusi 2. Encik Sejeli bin Haji Sarpawi, SU pula. Encik Anderson Anak Nara, dan jawatan kuasa pelaksanaan penyaras program iaitu saya sendiri, Muhammad Isarafi bin Gali, dan penolong penyaras ialah Encik Muhammad Fairuz bin Haji Hajimi. Itu ialah antara jawatan kuasa induk bagi projek ini. Okey, seterusnya saya akan sambung mula tugas dan tanggungjawab yang disandang ataupun yang digalas oleh penasihat ialah, yang pertama ialah menyemak dan meluluskan kertas kerja yang disediakan. Dan seterusnya tugas bagi pengurus juga, yang pertama mengetuai jawatan kuasa untuk merancang dan melaksanakan program, bertanggungjawab untuk memantau perjalanan program. Itu ialah antara tugas dan tanggungjawab yang disandang oleh ataupun yang digalas oleh penasihat dan pengurusi. Seterusnya saya akan teruskan kepada slide seterusnya. Okey, ini ialah berkaitan dengan tentatif program bagi program perubahan untuk kelestarian sejahtera emas guru. Okey, program ini yang dijalankan mengambil masa selama 7 hari secara berselang, yang akan mengambil masa selama 2 minggu. Hal ini untuk bagi melindungi masa instruksional, maka aktiviti tersebut akan dijalankan selepas sesi pembelajaran ataupun PDPC, iaitu pada sebelah petang sahaja, iaitu mengambil masa selama 2 jam sahaja. Okey, kita boleh tengok kepada tentative program daripada sini. Pada hari Isnin, kita mulakan dengan aktiviti taklimat program kepada para peserta, dan pada hari seterusnya iaitu hari Selasa daripada pukul 2.30 sampai 4.30. Seperti kami sedia maklum, kami mengambil masa sebelah petang iaitu selama 2 jam sahaja. Dimulakan dengan aktiviti yang pertama iaitu ceramah kesejahteraan psikologi guru, dan pada hari Rabu pula aktiviti yang kedua ialah kawal marah, dan pada hari Khamis aktiviti yang ketiga ialah teknik relaksasi, dan pada hari Isnin aktiviti yang keempat ialah berfikir secara positif, dan hari seterusnya hari Selasa aktiviti yang kelima penyelesaian masalah, dan hari yang terakhir ialah hari Khamis iaitu aktiviti yang keenam kemahiran komunikasi interpersonal berkesan, dan seterusnya disudahi dengan majlis penutupan. Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan penerangan setiap aktiviti yang telah kami nyatakan dalam tentative program. Okey, di mana aktiviti yang pertama ialah berkaitan dengan ceramah
kesejahteraan psikologi guru ni ialah yang disampaikan oleh seorang yang kami jemput penceramah daripada luar akan memberikan ceramah berkaitan dengan tajuk kesejahteraan psikologi guru. Okey. Yang kedua ialah aktiviti kawal marah ni. Di mana aktiviti ini ialah fasilitator mengadakan borang penilaian kemarahan kepada guru untuk dilengkapkan, dan seterusnya ialah fesi juga meminta kembali borang yang telah dilengkapkan, dan fasilitator menginterpretasikan skor yang telah diperolehi daripada para peserta. Dan yang keempat ialah fesi juga akan memaklumkan keputusan saringan kepada guru, dan yang terakhir ialah fesi akan mengajar langkah 3B mengawal kemarahan. Okey, di mana langkah 3B ini ialah yang akan dibagi ataupun diberi panduan. Ialah yang pertama ialah berkaitan dengan berhenti, yang kedua berfikir, dan seterusnya bertindak. Itu ialah 3 langkah, iaitu kenapa dia panggil 3B, itu ialah antara 3B yang kami senarai pendekkan: berhenti, berfikir dan bertindak. Okey, seterusnya ialah aktiviti yang ketiga ialah aktiviti teknik relaksasi. Okey, di mana aktiviti ini iaitu sebagai latihan pernafasan, di mana bagaimana proses pengendaliannya ialah yang pertama berdiri dengan menjarakkan kaki dan menunaikan tangan sisi, pejam mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Seterusnya tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung sedalam-dalamnya dan kiraan 10. Dan seterusnya hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung. Terapkan perasaan lega setiap hembusan nafas. Ulangi 5 kali sehingga berasa tenang dan rileks. Akhirnya buka mata perlahan. Ini ialah untuk teknik untuk mengurangkan bagaimana tekanan emosi tersebut. Okey, seterusnya ialah urutan leher dan bahu. Bagaimana proses pengendalian dia. Fasilitator menjemput klien duduk di atas kerusi dan mendapatkan kedudukan selesa. Fesi juga akan berdiri di belakang peserta dan cadangkan melakukan urutan bahu dan leher. Dan seterusnya minta klien tanggalkan cermin mata jika ada yang memakai kacamata dan menutup matanya. Dan seterusnya ialah meletakkan tangan fesi dengan perlahan di atas bahu klien. Dan seterusnya letakkan ibu jari di bahagian tengkuk dan urut dengan perlahan-lahan hingga ke bahagian bahunya, dan kemudian kembali ke bahagian tengkuk, ulangi 3 kali. Dan yang terakhir ialah dengan menggunakan kedua belah tangan urut dari bahagian bahu hingga ke bahagian atas lengan. Itu ialah antara aktiviti yang ketiga saya berikan. Okey, seterusnya ialah aktiviti yang keempat ialah fesi juga akan iaitu berfikir secara positif, di mana fesi akan memberikan suatu senario ataupun keadaan ataupun situasi kepada guru untuk dibincangkan. Dan fesi juga akan menganalisa senario bersama-sama guru. Fesi juga akan menerangkan bagaimana langkah-langkah untuk berfikiran secara positif. Okey, sebagai contohnya, ada satu keadaan dipersalahkan kerana penurunan prestasi murid, kemungkinan respon. Okey, yang pertama ialah respon negatif, di mana kita berfikiran negatif ni, situasi ini akan diterima dengan ungkapan sebegini: mesti ada orang yang cuba menganiaya aku. Okey, bagaimana tindakan negatif? Mungkin peserta akan ataupun calon akan berasa kecil hati, mohon berhenti kerja. Itu ialah antara tindakan ataupun tingkah laku yang sangat negatif. Dan berjumpa dengan rakan sekerja dengan pengurus bersedih, itu ialah hasilnya ialah tidak akan mendapat menumpukan perhatian ketika bertugas, dan prestasi kerja pun akan menurun dan selalu tidak hadir kerja. Itu ialah antara aktiviti yang keempat. Okey, seterusnya saya akan teruskan berkaitan dengan aktiviti yang kelima, iaitu di mana para peserta akan menyelesaikan masalah. Okey, antara contoh aktiviti yang akan dilaksanakan ialah objektif dia ialah untuk membimbing guru menjalankan penyelesaian masalah menggunakan pendekatan ideal. Okey, di mana keadaan yang disediakan ni Puan Aminah, seorang kerani dan ibu kepada 2 orang anak, berasa kecewa kerana suaminya tidak membantu beliau membuat kerja-kerja rumah. Mereka tidak mampu mendapatkan seorang pembantu rumah kerana hasil pendapatan yang tidak mencukupi.
Suami menghabiskan masanya membaca surat khabar serta membelek-belek cerita barunya. Jika anda adalah Puan Aminah ataupun suaminya, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah ini? Okey, ini adalah antara pendekatan ideal. Di mana pendekatan ideal ni ialah kita boleh tengok yang pertama ialah identify. Kita kena kenal pasti masalah. Dan yang kedua ialah describe. Uraikan pilihan yang ada. Dan yang ketiga ialah evaluate. Buat penilaian bagi setiap pilihan, kelebihan dan kelemahan. Dan seterusnya yang keempat ialah act. Bertindak berdasarkan pilihan yang paling baik. Dan yang terakhir ialah learn. Belajar dan semak semula ataupun kita nilai semula apa yang menyebabkan masalah itu timbul. Itu ialah antara aktiviti yang kelima. Okey, dan yang terakhir ialah aktiviti yang keenam ialah kemahiran komunikasi interpersonal berkesan. Ini adalah antara yang sangat penting. Bagaimana antara program ini ialah daripada seorang guru yang beremosi itu, dia boleh menghandle ataupun boleh menangani masalah tekanan emosi dengan dia boleh berkomunikasi dengan orang lain dengan secara lebih kesan ataupun secara lemah lembut ataupun yang lebih baik. Okey, yang pertama ialah aktiviti yang akan dilaksanakan. Fesi juga yang pertama memberikan satu senario kepada guru untuk dibincangkan. Yang kedua ialah Fesi akan menganalisa senario bersama-sama guru. Dan yang ketiga adalah Fesi akan menerangkan cara-cara komunikasi interpersonal yang sangat berkesan. Dan antara aktiviti yang pertama ialah positif dia. Selepas mengikuti aktiviti ini, guru akan mengetahui bagaimana untuk menjalankan ataupun untuk menjalinkan hubungan dengan orang lain. Bagaimana cara dia nak berinteraksi dengan orang lain, cara berhubung, cara bercakap dengan orang lain. Dan bagaimana senario yang akan digariskan. Okay, contoh dia, kamu telah bertukar ke tempat kerja baru di bandar yang jauh dari bandar yang dahulu. Daerah tersebut merupakan kawasan yang baru dan agak asing dari kamu. Okey, antara soalan ataupun cara-cara kamu nak berkomunikasi, antara soalan dia, bagaimana anda bertemu dengan orang lain dan menjalinkan hubungan bila anda berada di tempat yang baru, dan bagaimana anda berbual ataupun memulakan interaksi dengan orang lain sekiranya anda tidak mempunyai rakan ataupun kawan yang baru di tempat yang baru, dan buat perbincangan bersama guru. Seterusnya, buat catatan maklum balas yang diberi oleh guru. Dan yang terakhir ialah buat rumusan ke atas perbincangan dan cadangan oleh peserta ataupun klien. Ini adalah antara salah satu cara kita nak mengenal pasti bagaimana kita berkomunikasi dengan berkesan antara guru dengan seorang rakan yang baru. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan slide yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada Prof dan rakan-rakan. Saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami melalui slide anggaran bajet. So, kumpulan kami akan mengadakan projek ini dengan menggunakan bajet sebanyak berjumlah RM350 di mana Sagu Hati berceramah RM1 untuk dua orang, cenderahati berjumlah RM50 untuk 2 orang, dan jamuan RM50 lebih kurang 10 orang, dan total atau jumlah keseluruhan adalah RM350. So, bahagian ini pula menjelaskan tentang aktiviti mana mengikut model apa yang kami gunakan. So, kita ada beberapa aktiviti yang kami ada di sini adalah berfikir secara positif. Kita menggunakan model bintang. So, 5 komponen itu adalah strategi, struktur, proses dan kemampuan, sistem ganjaran dan amalan individu. Strategi yang digunakan dalam aktiviti ini ialah guru diberi satu senario berhadapan dengan penurunan prestasi murid. Respon negatif yang akan guru fikirkan seperti berasa kecewa, kecil hati atau tersinggung serta mengelak dan tidak dapat menumpukan perhatian ketika bertugas. Dalam amalan individu pula, guru perlu memberi maklum balas prestasi menggunakan respon positif dengan penuh harapan untuk mencuba dengan lebih baik di masa hadapan serta berjumpa dengan rakan atau guru besar untuk membincangkan langkah-langkah penyelesaian. Hasil positif atau ganjarannya, guru akan berasa selesa dengan diri sendiri dan mempunyai harga diri yang tinggi iaitu proses dan kemampuan.
Atas kemampuan menghasilkan tindakan positif tersebut, guru akan mampu melakukan tugas dengan lebih baik. Tugas yang baik ini adalah struktur yang berfungsi dalam organisasi. Seterusnya, aktiviti penyelesaian masalah pula. Kita menggunakan model kelestarian. Guru dibimbing untuk menjalankan penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan ideal di mana satu senario juga diberikan. Urusan organisasi yang formal berbentuk struktur, proses dan kaedah di mana guru akan mengenal pasti masalah, menguraikan pilihan yang ada, membuat penilaian bagi setiap pilihan kelebihan dan kelemahan, bertindak berdasarkan pilihan yang paling baik tadi serta belajar dan menyemak semula sehingga menyedari bahawa terdapatnya banyak pilihan untuk menyelesaikan satu-satu masalah yang tersirat. Nilai yang tidak dinyatakan, kepercayaan dan tingkah laku. Pilihan yang terbaik adalah yang paling praktikal. Selepas aktiviti dijalankan, rumusan dibuat. Termasuklah sebelum mengambil sebarang langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah, guru perlu berbincang antara satu sama lain untuk mendapatkan maklumat yang perlu dan pilihan-pilihan penyelesaian masalah tersebut. Penyelesaian yang dipilih sebaiknya perlu mendapat persetujuan dari semua. Seterusnya, aktiviti kemahiran komunikasi interpersonal berkesan. Ini kita merujuk kepada model perubahan yang digunakan ialah model 4 bingkai oleh Bowman dan Deal. Bingkai struktural melibatkan aktiviti yang menerangkan tentang panduan kemahiran komunikasi interpersonal, iaitu teknik berkomunikasi interpersonal yang berkesan, teknik kemahiran menyoal dan teknik menjadi pendengar yang baik. Seterusnya, bingkai sumber manusia pula melalui aktiviti mengenal hubungan antara organisasi dan aktiviti mudah memahami sama ada dengan kemahiran komunikasi dapat melahirkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Bingkai yang ketiga itu bingkai politik dijalankan melalui aktiviti penerangan tentang panduan kemahiran komunikasi interpersonal yang berkesan. Dan bingkai terakhir adalah ditunjukkan apabila aktiviti yang dijalankan tadi memberi makna, maka penting melalui komunikasi interpersonal berkesan apabila sebarang tingkah laku yang mengganggu perhatian dapat dielakkan. Seterusnya, tajuk kita membentangkan implikasi perubahan terhadap organisasi. Ada beberapa perubahan yang kita lihat berlaku kepada organisasi. Yang pertama, implikasi kepada kurikulum, di mana perubahan sukatan pelajaran berlaku. Perubahan yang berlaku ini pula perlukan sokongan kurikulum dan dari segi peningkatan prasarana. Implikasi yang bermakna kepada pemimpin sekolah mendapat sokongan dan sumber selain memperbaiki gaya pentadbiran, meningkatkan kemahiran kepimpinan. Seterusnya, implikasi kepada pendidik. Untuk lebih memahami sistem pendidikan semasa, maka pelbagai bentuk latihan atau kursus akan diperkenalkan. Selain itu, implikasi kepada murid, ganjaran dari segi ilmu, pengetahuan yang diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya, pelaksanaan program ini sangat penting dalam membantu meningkatkan kesedaran guru-guru untuk menjaga aspek kesejahteraan psikologi mereka seperti kemampuan untuk menangani stres, mengelakkan konflik, meningkatkan ketenangan, merangsang motivasi dan meningkatkan keyakinan diri dalam kehidupan. Apabila berlaku perubahan dalam organisasi, pasti berlaku perubahan di segi budaya kerja, sekitaran dan juga komitmen guru. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan terhadap perubahan komitmen guru dengan perubahan yang berlaku dalam organisasi. Perubahan persepsi berkait secara positif kepada perubahan komitmen. Komitmen seorang guru itu akan berubah sama ada ke arah positif atau negatif jika guru dapat menangani tekanan dan mengubah sikap. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.